minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan amal ibadah kepada Allah, dan seterusnya pagi ini kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita 9 Mac dan semalam 8 Mac merupakan satu hari yang mana kita meraihkan Hari Wanita Sedunia. Bagi kita meraihkan wanita yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Lihat saja di rumah kita, depan kaca TV ni, ada ibu kita, ada kakak kita, ada anak kita dan ada isteri tercinta kita depan TV ni ya. Jadi alhamdulillah hari ini wanita tersebut banyak diuji di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu hari ini kita nak membincangkan berkaitan dengan topik tafsir, iaitu surah Al-Mumtahanah, iaitu wanita yang diuji. Jadi hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rozi Rejab. Khabar Ustaz? Alhamdulillah khabar baik. Ustaz, wanita yang tercinta ada di rumah? Alhamdulillah ada. Dengar cerita bawa balik pada kampung. Alhamdulillah. Menziarahi ibu tercinta ya Ustaz ya. Jadi tidak dapat tidak, inilah wanita yang banyak berkorban untuk diri kita Ustaz ya. Baik, saya rasa pasti dan percaya para penonton tak sabar nak bersama dengan Fadil Ustaz, dan yang paling penting sekali tak sabar nak dengar suara Ustaz. Jadi kepada para penonton yang ingin bersama dengan Fadil Ustaz, mungkin ada yang nak mengaji dengan Ustaz kot. Silakan. Boleh call kita ya. Boleh, di talian 03-556-9349 ataupun terus WhatsApp kita 0111-233-6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share pada live Facebook yang kita siarkan pada pagi ini. Baik Ustaz, tajuk ini cukup menarik, wanita yang diuji. Siapalah kita tanpa wanita yang banyak berkorban di belakang kita. Jadi mungkin Ustaz sebagai mukadimahnya kita nak dengar juga ya berkaitan dengan surah Al-Mumtahanah. Sebagai mukadimahnya dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن
أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dai Aiman? Baik, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peluang hari ini untuk sama-sama kita bertadabbur dalam kerangka mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dan seperti mana yang telah diterangkan tadi, kita akan berbicara satu tajuk yang besar, iaitu dari surah Al-Mumtahanah, iaitu wanita yang diuji. Sebahagian membaca atau menyebut dengan Mumtahinah, ya. Dan surah ini ada 13 ayat secara mukaddimahnya, dan kita memilih tadi dari ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ayat ini signifikan kerana ada kalimah yang diambil daripadanya dan dijadikan nama surah ini. Memanglah kalau kita nak bicara, kalau kita nak baca 13 ayat tu, hari ini jadi kuliah tahsin tilawah Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat yang ke-10 yang dibacakan tadi, jadi jika saya baca tadi ada yang tersyasyul, termamai, tersilap, tolong tegur, ya. Minta ampun, minta maaf sangat-sangat. Seperti Dai Aiman sebut tadi, saya baru sampai dari Al-Ustaz, alhamdulillah. Belum sampai ke rumah lagi di Bangi. Terus ke sini dulu. Mudah-mudahan semua yang sedang menonton ceria pada pagi barakah ini, terutamanya wanita. Betul. Dan tentulah yang sedang menonton pagi ini wanita-wanita kesayangan kita, ya, iaitu wanita-wanita mukminat, salihat, qanitat, semestinya ibu kita, isteri kita, ibu mertua kita, dan juga seluruh rakyat Malaysia yang pastinya namanya wanita. Jangan pula lelaki tak menonton pada pagi ini, kerana dia juga mempunyai suatu maksud yang sungguh besar pada jiwa seorang lelaki, kerana mereka lah pelindung wanita. Itu jadi Dai Aiman kena ada jiwa pelindung tu. Ini mungkin Ibu Ustaz pun sedang menonton. Sedang menonton, ya? saya sedang menonton. Seorang sahabat saya, dia kata lelaki mesti mempunyai jiwa pelindung. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Allah sebut dalam surah yang ke-60 ini, ya, suratul Mumtahanah ini, dia berada pada juzuk yang ke-28. Kalau kita buka dalam Rasan Uthmani, dia berada pada muka surat 549, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang telah beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah mereka, yakni menguji iman mereka. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui akan iman mereka
Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai seorang suami. Dan berilah kepada suami-suami perempuan-perempuan yang berhijrah itu, ya, apabila mereka telah pun berhijrah, artinya diberi semula kepada suami-suami perempuan yang kafir itu apa yang telah mereka belanjakan, dan tidaklah menjadi salah kepada kamu berkahwin dengan mereka. Janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir, dan mintalah balik mas kawin yang telah kamu berikan, dan biarkanlah mereka, yakni suami-suami yang kafir itu, meminta balik apa yang telah mereka belanjakan. Demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia hukumkan di antara kamu dengan adil, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha pintar. Manakala ayat yang ke-11 pula, maksudnya, dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kawin isteri-isteri kamu yang menjadi murtad serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, ya. Kemudian kamu menyerang puak yang kafir itu serta mendapat harta rampasan mereka, maka berikanlah kepada orang-orang Islam yang lari isterinya itu ganti mas kawinnya sebanyak mana yang mereka telah bayar, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman dengannya. Tak habis kalau kita nak bicara tentang mumtahanah ini, wanita yang diuji. Dan kalimat yang diambil itu berada pada awal potongan ayat yang ke-10, iaitu famtahinuhunna. Itulah kalimah diambil daripada ayat mumtahanah. Ya. Jadi surah ini sebenarnya mempunyai banyak pengajaran di dalamnya. Kalau kita mengkaji ibrah satu persatu, kita akan dapati dalam ni sebagai contoh, ya. Daripada segala banyak perkara besar itu, sebagai contoh, yang pertama Allah menceritakan bagaimana pembukaan kota Makkah oleh Nabi SAW. Kemudian dalam ini juga diceritakan suri teladan yang terbaik, iaitu kisah Nabi Allah Ibrahim AS, ya. Dan dalam surah ini juga dikisahkan, nanti kita akan bertemu dengan bagaimana seorang sahabat yang mukmin, ya, muhajirin, dia meminta perlindungan untuk diri dan keluarganya dari musyrikin di Makkah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan benda-benda yang gaib ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melihat lagi bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang kafir ketika mana mereka mempunyai perjanjian, dan bagaimana akad perjanjian itu berlangsung, sama ada ianya terlerai ataupun mesti dihormati dan ditunaikan. Dan kita akan melihat banyak Allah Ta'ala sebut wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. InsyaAllah dari semasa ke semasa hingga jam 8.30 pagi ini kita akan berbicara tentang suratul mumtahanah, iaitu wanita yang diuji, insya-Allah. Baik, memang betul-betul diuji ni saya. Seorang wanita yang betul-betul diuji dalam kehidupannya, ibu kita, isteri kita dan sebagainya. Tapi pada pembukaan ayat yang Ustaz bacakan sebentar tadi adalah dalam kita nak melihat seorang wanita itu berubah, kita perlu uji dia. Ya, benar. Adakah ujian yang Allah turunkan kepada isi, kepada ibu-ibu kita dan sebagainya, adakah disebabkan Allah nak melihat sejauh mana perubahan dalam diri mereka? Ya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan perkara ini, tapi kita berehat seketika. Ustaz, boleh? Baik. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha yang akan membahagiakan syurga
di dalam rumah tangga. Wanita perhiasan dunia. Jadi Ustaz, sebelum daripada rehat sebentar tadi, kita ada ceritakan tentang wanita yang diuji. Ya, nak membesarkan kita ni bukan senang Ustaz ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, mungkin ibu kita pun tengah menonton di kaca TV Ustaz. Berikutan dengan soalan yang sahabat kita ajukan di Facebook Ustaz, Sirul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Apakah maksud ayat di atas? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Baik Ustaz, kita nak beri penekanan kepada kenapa wanita itu sering diuji. Adakah disebabkan nak tengok di mana terletaknya keimanan wanita tersebut? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Syairul Nizam. Ya. Saya tadi terkesima bila dengar Dai Aiman bernasyid tadi. Allahu Akbar. Masya-Allah, merdu sungguh suaranya. Terima kasih Ustaz. Maka saya pun menyambut jadi patutnya mula begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ditanyakan tadi, asbabun nuzul soalan ini, menurut keterangan ahli-ahli tafsir ya, maka dibicarakan surah ini dan ayat-ayat ini turun sesudah perjanjian Hudaibiyah, yang mana kita pun tahu daripada hasil perjanjian Hudaibiyah itu ada piagam perdamaian yang telah ditandatangani. Jadi setengah daripada isi perjanjian pada masa itu yang dibuat pada tahun ke-6 Hijri ya, kalau ada dari Makkah orang-orang yang pergi ke Madinah, wa imma mereka pergi berdagang atau melihat menziarahi saudara maranya, walaupun mereka juga pergi untuk berbai'ah, mengakui, menyatakan keislaman mereka, memperakukan bahawa mereka itu telah tinggalkan kekufuran, naik saksi bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Saya perincikan kerana setengah orang dia ingat orang itu hanya pergi gitu-gitu aja. Dalam perjanjian itu menyatakan bahawa mesti dipulangkan semula ke Makkah. Tetapi terbalik. Kalau orang-orang Madinah mereka pergi ke Makkah, maka mereka akan mendiami Makkah, tak pulang dah. Tidak akan dipulangkan. Okey. Jadi ketika itu dah selesai perjanjian sebegini, dalam perjalanan Nabi SAW nak berangkat balik. Jadi bahasanya baru selesai cop moho perjanjian. Okey. Dan bahasa yang lebih indah lagi kita akan jumpa nanti, beberapa orang kafir musyrik pada waktu itu menyatakan perjanjian ini belum kering lagi dakwatnya. Ya. Jadi datanglah sekumpulan wanita Quraisy memperakukan bahawa kami telah beriman ya Rasulullah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Jadi apabila mereka memperakukan keadaan diri mereka telah pun jadi muslimah, maka ketika itu timbullah satu perbincangan yang kita buat tadi. Adakah termasuk sekali dengan perempuan? Bagaimana jika berlaku baiat yang mereka buat itu? Adakah mereka juga nak dipulangkan atau sebagainya? Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini dengan menyatakan bahawa wanita itu mestilah diberi perlindungan kepada mereka. Dan kita pun tahu bahawa sifat wanita ni walau dia hebat macam mana pun kan, ada black belt berapa dan pun ya, ada berapa cula silat gayung pun ya, sifatnya lembut. Betul tak ya? Betul. Kan? Kadang-kadang dia pun diibaratkan seperti keras-keras kerak nasi. Ya. Itu bahasanya ya. Jadi mereka itu perlu dilindungi. Maka apabila turun saja ayat ini, Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat menguji. Adakah mereka benar-benar beriman ataupun mereka mempunyai rencana tertentu berhijrah. Mungkin mereka benci kepada suami mereka yang musyrik. Jadi nak lari daripada kebencian tersebut, nak ikut umat Islam balik ke Madinah. Atau memang mereka benar-benar
ikhlas menerima Islam, ataupun mereka punya rencana lain. Dia ada boyfriend dia ke di Madinah, ya. Jadi mereka itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar diuji. Antara soalan-soalan yang ditanyakan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya terjemahkan terus soalan ini, ya. Dia tanya, apakah engkau keluar dari Makkah kerana benci kepada suami sendiri? Dia tanya begitu, ya. Lalu di kalangan wanita mukminat itu mereka menjawab, demi Allah aku keluar bukan kerana terdorong dengan benci kepada suami. Aku keluar kerana mengikut Allah dan Rasul. Okey. Dan ada juga soalan yang dinyatakan seperti, adakah kamu keluar kerana ingin bertukar negeri saja daripada negeri Makkah ke negeri Madinah? Maka dijawab, demi Allah. Mereka akan mulakan jawapan, wallahi, demi Allah, ya, tidaklah aku keluar kerana aku ingin pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, melainkan aku keluar kerana cintaku pada Allah dan Rasulnya. Antara soalan lagi yang ditanya, ya, sebagai contoh, adakah engkau datang melainkan cinta kepada Allah dan Rasul? Dia macam tricky sikit soalannya. Jadi ini antara ujiannya. Adakah kau datang ni kerana cinta kepada Allah atau mempunyai rencana tertentu? Ya, mereka kena jawab, kami datang kerana cinta kepada Allah. Jadi soalan-soalan itu, ya, mereka perlu jawab dengan satu sumpah. Wallah, wabillah, watallah. Jadi kerana mereka telah pun mengakui bahawa mereka itu benar-benar ikhlas, mukhlisah, ya. Mereka itu jadi muslimah, mukminah, maka mereka diberi pelindungan. Agak panjang sedikit. Betul. Sebab kita kena tahu setiap ayat itu ada sababun nuzul, asbabun nuzul, sya'nun nuzulnya. Walaupun kita mempunyai kita sebut sebagai pemahaman yang sangat luas, Al-Quran ini, Dai Aiman, jangan disempitkan pemahamannya. Dia mukjizat yang sesuai sepanjang zaman. Betul. Kalau kita sekadar mengertikan dan memaknakan ayat-ayat surah Mumtahanah ini sesuai pada zaman yang mana tahun ke-6 Hijriah itu, maka zaman ini tak boleh diaplikasikan. Betul. Sedangkan Quran itu evergreen. Bahkan nak dimisalkan dengan evergreen pun tak sesuai. Betul. Dia lebih dahsyat dari itu, ya. Zaman itu tidak mempunyai apa-apa masalah dengan Quran. Betul, abadan. Dan Quran itu juga, dia duduklah di manapun. Ya. Dia memang sesuai untuk kita amalkan, relevant, not irrelevant. Disebutkan tentang wanita ini perlu diuji. Ya, seolah-olah macam tidak diberi kepercayaan kepada wanita tersebut dalam membuat sebuah keputusan. Tapi sebelum kita sentuh tentang isu itu, Ustaz, ada sahabat kita nak bersama dengan Fadil Ustaz. Silakan. Mungkin nak mengaji agaknya, ya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur Tiga, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Omar, apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz Dai sihat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalan saya begini, Ustaz. Bagaimana Ustaz menyebut tadi surah apa tadi? Mumtahanah. Mumtahanah. Mumtahanah, ya. Ayat ini, ya, ayat ini diturunkan. Jadi soalan saya, Ustaz, apakah sebenar matlamat ataupun tujuan sebenar ayat ini diturunkan untuk diuji kepada wanita? Apakah mereka ini nak diuji untuk kesetiaan kepada suami ke, atau nak uji kesabaran, ketabahannya? Seperti kita sedia maklum, wanita ni dia cukup tabah, yang sabar pun banyak juga. Jadi mereka ni cukup sabar dan cukup tabah menghadapi ujian. Apakah sebenar tujuan matlamat ayat ini diturunkan untuk menguji kesetiaan kepada suami, uji kesabaran, ketabahan, ataupun ada benda-benda lain lagi yang untuk diuji kepada wanita-wanita sebenarnya ayat ini diturunkan? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalannya. Cantik. Menguji kesetiaan, Ustaz. Ya. Pandangan Ustaz. Begini. Bismillahirrahmanirrahim, menjawab soalan Cik Omar Abdul Majid, pemanggil setia hingga ke hujung hayat. Masya Allah, ya. Tujuan diturunkan itu untuk memastikan bahawa penghijrahan mukminat, muslimat, perempuan-perempuan yang mengikuti perjalanan pulang Nabi atau muhajirat tidak menimbulkan sebarang wasangka di pihak musyrikin Quraisy Makkah, seolah-olah Nabi telah memungkiri janjinya. Ya. Pun begitu, jika kita melihat, kita ni hanya menghukum secara zahir,
Bila Cik Umar tanya dalam tu, saya faham bahawa adakah kita perlu menguji mereka itu sehingga ke dalam lubuk hati sanubarinya. Kan? Adakah cukup sekadar kita menguji dengan soalan-soalan yang sedemikian? Ya. Satu benda yang kita ingin ketengahkan ialah ada satu kaedah dan jadi ungkapan yang terkenal. Dia kata nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Artinya begini, nahnu kita ni ya, nahkum bidzawahiri, kita hanya menghukum dengan benda-benda yang zahir, yang kita nampak. Jadi kita tanya dan kita tahu jawapan. Bahkan dia memperakukan dengan sumpah, ya, wallahi wabillahi watallahi wallahu yatawalla as-sarair. Sedangkan Allah Taala dialah yang maha menguasai yang rahsia. Yang rahsia itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila jadi begitu, antaranya satu peristiwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada lagi di Hudaibiyah, ya, tiba-tiba datang satu orang wanita namanya Sa'idah binti Al-Harith Al-Aslamiyah, ya. Dia datang, dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Dan Nabi menerima keislaman perempuan ini dan diuji beberapa soalan. Tiba-tiba datanglah suaminya. Siapa nama suaminya? Suaminya yang bernama Syaifi Ar-Rahib. Dia kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka tak panggil sebab mereka tak terima. Ya, panggil nama. Kalau kita kurang adab kan. Betul. Jadi gitulah perangai orang musyrikin, ya. Sallallahu alaihi wasallam kata dia, kembalikan isteriku. Oh, dia beritahu. Balikkan isteriku kepadaku. Kata dia, engkau sendiri telah menerima syarat perjanjian itu. Dan dia mengatakan bahawa hibr ataupun tinta dakwat perjanjian itu belum lagi kering, engkau telah memungkirinya. Begitu sekali, ya. Dia pusing begitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dalam perjanjian Hudaibiyah ni, para sahabat yang turut serta menyaksikan perjanjian tersebut, mereka kebingungan dan keheranan. Jika kita melihat sekali lalu, yang pertama, tahun ini tak boleh masuk untuk buat umrah. Mesti balik. Di situ ada satu lagi hukum yang berlaku, dam ihsar, ya. Apabila tertahan setelah kita berniat di miqat, berihram, tiba tak boleh selesaikan umrah. Jadi kena sembelih seekor kambing, ya, bergunting ataupun bercukur. Jadi Nabi balik, tahun depan pula datang untuk qada semula. Nabi ikut. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa kita mesti sebegini, begitu lembut, ya, dengan izin, lenient dengan mereka. Yang kedua, kita sebut tadi, iaitu siapa pergi ke Makkah, ke Madinah dipulangkan. Siapa daripada Madinah yang ketiga ke Makkah, biarlah duduk situ. Betul. Jadi para sahabat kata seperti berat sebelah. Nabi senyum. Nabi kata, Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Dan ayat yang ke-10 tadi pun kita telah jumpa bahawa Allah SWT menyatakan dengan jelas bahawa Allahu a'lamu biimanihin. Allah Ta'ala tahu dengan keimanan mereka. Jadi apabila jadi peristiwa sebegini, jelaslah satu penghujahan yang tiada lagi diragui bahawa perempuan-perempuan ini bukan tertawan dengan golongan mukminin yang datang daripada Madinah ke Makkah, tetapi mereka telah pun sebenarnya terpesona dengan iman dan hadir dalam diri mereka takwa. Tapi walau bagaimanapun Ustaz, dia ada satu pertembungan yang berlaku di antara yang kita sebutkan keimanan wanita tersebut dan perjanjian tadi. Benar. Adakah sebab apa kalau kita mungkiri perjanjian ini merupakan satu kesalahan juga? Apa pandangan Ustaz? Ya, begini. Inilah yang dikatakan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka terlupa untuk mereka catatkan di situ bagaimana halnya apabila ada perempuan-perempuan yang akan mengikuti memberi baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka jadi bingung. Seolah-olah mereka hanya berbicara tentang soal lelaki saja. Betul. Yang nak hijrah tu lelaki saja. Tiba-tiba Allah Maha Agung Maha Kaya, Allah tunjukkan bahawa
yang tertawan dengan iman itu bukan hanya semata-mata lelaki-lelaki, dia juga manusia, perempuan ya. Dia nak ikut. Jadi kalau ikut balik kepada perjanjian tu, Nabi kata aku tidak melanggar perjanjian ini ya. Mereka nak mengikuti pergi ke Madinah, dengan rela hati. Dengan rela hati. Biarkan. Bahkan dalam perjanjian tak dinyatakan pun bahawa untuk isu wanita ini mereka mesti dipulangkan. Jadi tertempelaklah golongan Quraisy pada waktu itu tertipu dengan tipu daya sendiri kan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang untuk satu tipu daya ya, nak bohong Allah ni. Allah Taala Maha merancang dan mereka tertipu dengan perancangan jahat mereka sendiri. Ini dia satu hikmah perjalanan yang sehinggakan mereka ini terpesona dengan Islam, dengan keindahan Islam itu sendiri, Ustaz. Baik, mungkin sedikit Ustaz boleh bicarakan tentang tang mana tepikatnya Islam tu, Ustaz, sehinggakan mereka boleh meneguhkan keimanan kepada Allah SWT. Ya, tapi sebelum tu, Ustaz, kita ada timbul persoalan jugalah ya, tentang suami kafir dan isterinya masuk Islam dan sebagainya. Sahabat kita qalbi lahu. Ya, qalbi lahu. Assalamualaikum Ustaz Rozi dan Da'i Aiman. Sekiranya isteri masuk Islam, suaminya masih kafir, adakah perkahwinan terbatal secara automatik? Sekiranya suami dan isteri masuk Islam, adakah status perkahwinan mereka ketika kafir boleh diguna pakai? Perlukah menikah kembali ikut cara Islam? Yang seterusnya, adakah penurunan ayat 10 dan 11 ini ketika Nabi Muhammad SAW sedang berperang kerana ayat ke-11 ada menyentuh tentang ghanimah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kita fokus kepada soalan pertama terlebih dahulu, Ustaz ya. Kalau isteri masuk Islam, suaminya masih kafir, adakah perkahwinan terbatal secara automatik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila suami masuk Islam, isteri belum masuk Islam lagi, perkahwinan mereka nak dihukumkan batal atau tidak secara automatik, itu kita mesti melihat kepada pandangan a'immah mazahib yang mana mereka telah pun menyimpulkan daripada segala dalil Quran dan hadis ya, dan ijma' mereka, yang itulah yang jadi panduan kita. Ya. Jadi sebagai contoh saya nyatakan di sini daripada pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu, dan juga mazhab Imam Sufyan bin Uyainah. Jarang dengar. Betul. Kan. Dia juga sebenarnya mazhab orang-orang Kufah sebenarnya ya. Kufah ini apa? Iraq. Ya, Iraq ya. Dan kalaulah perempuan itu lebih dahulu masuk Islam, maka dianjurkan kepada suaminya untuk masuk Islam juga. Akan tetapi kalau suami tidak mahu, waktu itu hendaklah difarakkan. Maksudnya difarakkan itu berlaku pemisahan di antara kedua-duanya. Tapi kalau kedua-duanya tinggal di negeri yang sedang diperangi atau disebut Darul Harb, panjang jawapan ni pula ya, atau sama-sama tinggal di negeri Islam, Darul Islam ya, sedangkan kedua suami isteri itu termasuk kafir yang sedang diperangi, hendaklah sesudah keduanya difarakkan ya, dan perempuan itu diberi peluang iddah sebanyak 3 kali haid. Jadi kalau yang tu bagi peluang pada dia ya. Dan kalau si suami masuk Islam, dalam masa iddah itu dipertemukan mereka kembali, maka mereka tak perlu mengulang seperti soalan yang dinyatakan tadi. Adakah kena ulang nikah? Tak payah dah. Oh, tak perlu nikah kembali. Tak payah ulang lagi nikah tersebut. Tapi kalau tempat kedua-duanya terpisah, yang seorang di negeri Islam, seorang lagi di negeri kafir, dan yang sedang diperangi ya, dengan masuknya salah seorang ke dalam agama Islam dengan sendirinya, putuslah hubungan mereka. Maksudnya duduk negeri asing-asing. Duduk negeri asing-asing. Dah tertawan, dah terpisah. Yang duduk negeri Islam tu dia ikut Islam. Ya. Dan yang pasangan seorang lagi tak masuk Islam lagi. Ya. Waktu itu terpisahlah mereka. Maknanya terfaraklah. Adakah mereka perlu disatukan kembali dengan cara bernikah, Ustaz? Tapi kita berehat seketika. Kita berehat seketika. Kita nak jawab soalan selepas ini. Adakah mereka kena nikah semula ke, atau pelamin balik ke dan sebagainya. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pasti depan kaca TV kita ini ramai ibu-ibu kita duduk tengah cicah biskut ya. Tengah makan nasi lemak, isteri-isteri di rumah ya. Anak-anak wanita kita dan sebagainya, dan juga suami-suami pun turut duduk depan TV juga Ustaz. Ya, sebab hari ini kita banyak nak membocor rahsia ni. Ya, betul. Tentang bagaimana nak pikat hati seorang isteri lah. Ya, dengan kita membicarakan topik pada hari ini, tafsir surah Al-Mumtahanah. Buka surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10 dan yang ke-11 saya. Baik, tadi sebelum melihat tadi kita melihatkan satu keadaan. Ini banyak berlaku di luar sana, yang mana berlaku di antara mereka ni si isteri masuk Islam, tapi si suami masih dalam agama asalnya. Jadi bagaimana keadaan seperti ini? Adakah perpisahan ini perlu dipisahkan, ataupun kalau kedua-duanya masuk ke dalam Islam, adakah mereka perlu dinikahkan kembali? Apa pandangan Ustaz? Baik, kalau kita melihat, tadi kita dah sebut tadi, ya, betul, daripada pandangan Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah dengan Imam yang menjadi mazhab Kufah tadi, Sufyan bin Uyainah. Kita lihat apa pula kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau kes ini terjadi, janganlah dipisahkan dahulu. Jangan dipisahkan dahulu. Diberi peluang kepada pasangan-pasangan masing-masing itu, dipujuk-pujuk untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Ya. Karena berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku ketika mana Abu Sufyan masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Abu Sufyan ketika itu telah pun mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka marahlah isterinya Hindun. Marah sungguhlah isterinya Hindun. Ya. Sehingga Hindun kata kepada pembantu-pembantunya, bunuh si tua ini. Sudahlah, marah dia sungguh kan. Tetapi pada waktu itu Nabi SAW tidak memfarakkan mereka. Jadi diberi peluang sampai Hindun pun akhirnya masuk Subhanallah. Islam. Hindun akhirnya masuk Islam. Maka tidaklah perlu untuk akad nikah semula, bersanding semula, bayar mahar semula, tak payah. Tak payah. Okey. Diperakukan dengan syarat. Kalau kita bincang jauh lagi, dengan syarat sewaktu pasangan ini berkahwin, mereka betul-betul berkahwin mengikut tata cara agama mereka. Tapi kalau mereka bersekedudukan, agama yang mereka anuti sebelumnya, ya, mengatakan ini adalah zina, illegal intercourse, dengan izin, dengan izinnya, maka mereka bila masuk Islam kena nikah semula. Tapi jika saya sebut tadi, ulang balik jawapan, diperakui, ada caralah dia, cara-cara dia kan, maka dia masuk Islam tu terus saja. Terus saja. Bagaimana pula dengan anak-anaknya? Adakah jadi anak zina, anak satara? Masalah juga Ustaz. Tak dikira begitu ya. Dikira anak yang sah kerana mereka telah melalui jalan pernikahan yang sah, cara agama mereka sebelum Islam. Ini cantiknya Islam, ya. Ini cantiknya Islam. Kalau orang faham sebegini, hilanglah Islamofobia. Betul. Islam hilang. Setengah orang tu dia kata, awak dah Islam, saya belum Islam lagi. Kita sudah bercerailah. Sudah bercerailah. Tidak, ya. Bahkan diberi tempoh, betul, untuk mengenal Islam, lembut hati dia. Sebab itu disebut muallaf, itu ialah orang yang lembut hatinya. Tapi masalahnya, adakah wanita yang masuk Islam tadi itu kita boleh istilahkan wanita derhaka Ustaz? Sebab tak nak ikut suaminya semula. Cantik soalan tu ya. Dia tidak timbul isu penderhakaan, pendurhakaan atau apa sajalah, pendurjanaan dan sebagainya. Apabila seseorang itu beralih daripada kekufuran kepada keimanan, tak dikira dia menderhaka. Karena apa? Kekufuran itulah pendurhakaan sebenarnya. Iya. Bila mereka mengenali Islam yang sebenar, mereka pun tinggalkan kekufuran, walau terpaksa meninggalkan suaminya. Itu adalah lebih tepat untuk mereka buat pilihan, kerana nur keimanan telah sampai dan mereka telah dapat satu ilmu, apa dia? Ilmu tauhid. Kenal Allah, dialah Tuhan yang selayaknya disembah. Dan mereka yang mensyirikkan Allah terpaksa mengakui bahawa aku tidak boleh lagi bersama dengan kau, kecuali dia juga turut ikut untuk mengakui ini agama sebenar. Inna dina indallahil Islam. Itu jelas. Dan dia berada ketaatan dalam keimanan saya. Maknanya dia perlu taat kepada suami,
selagi mana tidak berlanggar dengan hukum syarak itu sendiri. Sebab itu kita dengar juga ada satu ungkapan la ta'ah fi ma'siyah. Tak ada sebarang ketaatan dalam isu-isu kemaksiatan ini. Ya. Tapi Ustaz, adakah soalan yang ketiga disebutkan oleh penonton kita sebentar tadi, adakah dalam keadaan itu Nabi sallallahu dalam ayat yang ke-11 tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perang, sehingga disebutkan perkataan ghanimah sebentar tadi Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kepada ayat yang ke-11 tadi, daripada zahir perkataan tersebut tak dijelaskan dengan terang benderang perkataan ghanimah tersebut. Cuma dikatakan di situ, kalaulah kamu kehilangan sesuatu daripada isteri-isteri kamu kerana lari kepada orang-orang kafir dan kamu dapat menaklukkan mereka semula, maka berikanlah kepada orang-orang yang isteri-isterinya pergi itu sebanyak apa yang mereka belanjakan, dan takwalah kepada Allah, dan kepada Allah sahajalah tempat kamu beriman. Ini satu seolah macam satu perumpamaan. Satu perumpamaan. Maksudnya kalaulah mereka tu kembali kepada kekufuran, kemudian berlaku penaklukan, dapat balik sebanyak mana yang si lelaki tadi tu telah belanjakan untuk si perempuan ini, maka imbal balik. Kalau kita sebut istilah perakaunan ni, dia kata apa? Dia kata set off balik ke macam mana? Reimburse balik. Reimburse balik. Kalau salah tolong betulkan. Kita bukan accountant. Tapi ini sebenarnya benda ini itu menyatakan Islam tu dia teramat sempurna. Betul. Sampai perakaunan pun ada dalam isu keimanan ini. Okey, dulu engkau dah ambil, berapa banyak engkau belanja, berapa banyak engkau telah pun keluarkan untuk nak sara perempuan ini, aku nak ambil balik ni isteri aku. Ya, kamu ambil balik nilaian dia yang sesuai. Jangan berlebih-lebih lah. Jadi waktu itu adalah keadilan yang berlaku, ada tahkimnya, dan Nabi menentukan dan sebagainya. Maka ketika itu bayar balik kepada mereka dan ambil isteri kamu. Ini keadilan yang ditunjukkan oleh Islam. Baik Ustaz. Kita melihatkan satu keadaan yang mana sangat indah ketika mana wanita tersebut sampai terpesona dengan Islam dan merasakan selamat bila mana duduk bersama dengan Islam. Jadi sahabat kita di WhatsApp ini ada bertanya beberapa soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dai dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Apakah wanita yang beriman akan diberi perlindungan ketika di zaman Rasulullah SAW? Yang kedua, bagaimana dengan wanita hari ini? Adakah hak-hak mereka diadili dan diperlihara? Yang ketiga, apakah tingkatan ciri-ciri wanita beriman dan wanita solehah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Mas daripada Perak. Baik Ustaz, kita melihatkan soalan pertama ni cukup cantik Ustaz. Adakah wanita yang beriman akan diberi perlindungan ketika zaman Rasulullah SAW walaupun mereka sudah terpisah dengan suaminya? Baik. Kalau kita melihat wanita yang telah beriman, ayat dia itu jelas ya, dia telah beriman. Akan diberi perlindungan, jawapannya jelas. Mereka yang telah beriman pada zaman Nabi SAW tidak pernah diabaikan. Ya, semuanya diberi hak-hak yang patut mereka dapat. Sehingga kan satu ketika yang kita nak nyatakan, ingat peristiwa Zainab binti Jahsh kan, waktu dia dikahwini oleh Zaid, berlaku pada waktu itu tara, tak ada macam mana ayat yang sesuai, dia tak sekufu. Tak sekufu, maka dia pun seperti macam tak sesuai. Itu berlaku untuk menetapkan satu hukum yang mana orang-orang musyrikin dahulu menyatakan bahawa kalaulah anak angkat ya kahwin kemudian bercerai, isteri anak angkat tu tak boleh dikahwini oleh bapa angkatnya, yang bapa angkat kepada lelaki ni. Tetapi Islam menyatakan tidak. Sebab tak ada hubungan darah di situ, tak ada persemandaan, tak ada seperti susuan atau sebagainya, maka berlaku Rasulullah kahwin. Kahwin tu untuk apa tu? Untuk melindungi, melindungi supaya tidak berlaku salah sangka dan tidak berlaku satu ejekan, tidak berlaku satu salah faham. Dia begini, apabila Islam tiba bersinar, mengeluarkan umat musyrikin daripada kejahilan, ketika itu bukanlah sinaran itu
serta-merta memisahkan mereka daripada kegelapan. Betul. Masih ada yang samar-samar, ya. Masih ada yang samar-samar. Jadi setiap peristiwa yang berlaku itu ada hikmah-hikmahnya hingga membawa untuk kita tahu dan kita faham bagaimana didikan tarbiyah Allah SWT. Rabbul Alamin, Tuhan yang mengurus tadbir segala-galanya. Soalan dia apa lagi tadi? Saya takut terlepas. Kita melihat kan mungkin ramailah abang-abang di luar sana boleh jadi pelindung-pelindung wanita ni, Ustaz. Tapi kita melihat itu zaman Nabi SAW. Dan bagaimana keadaannya pada zaman kini, Ustaz? Yang mana adakah wanita pada zaman kini hak-hak mereka ini diadili dengan cukup baik? Hari ini wanita telah dapat hak-hak yang cukup baik dengan syarat. Ya. Syarat. Wanita ini dia memahami betul-betul ajaran agama. Tidak timbul salah faham hak-hak gender. Lelaki, perempuan, jika wanita ini tahu di mana kedudukan dia. Betul. Inilah, kalau si lelaki itu dia pakai kupiah, kita kupiah hitam ke putih. Takkan perempuan yang nama jantina perempuan tu nak pakai kupiah hitam juga. Betul, Ustaz. Ya. Pelik nampak. Takkan lelaki yang sifat kedelakiannya pakai seluar dan sebagainya. Betul. Takkan dia nak pakai gaun dengan skirt. Jadi ketidakadilan kat mana lagi yang mereka perolehi. Pun begitu. Ada hukum hakam agama yang mu'tamad. Yang apa pun berlaku, tidak boleh diubah hukum ini. Contoh perempuan pun nak jadi imam Jumaat juga. Tak boleh. Tak boleh. Ya? Perempuan nak jadi imam salat, tak boleh. Jika di belakangnya makmum lelaki-lelaki. Ya. Tapi kalau perempuan jadi imam salat sesama perempuan, dipersilakan. Jadi apapun asas yang kita rujuk ialah agama. Asas yang kita perhati ialah wahyu. Asas yang kita perhati ialah syariat itu sendiri. Betul. Jangan kita membelakangi syariat kerana kita manusia. Dan yang mencipta kita lebih tahu perundangan yang sesuai untuk kita. Tapi masalahnya, Ustaz, ada di kalangan mereka ini ada golongan yang terpencil inilah, Ustaz, yang mana sangat memperjuangkan keadilan wanita ni sampai tahap mereka kata, mana ci? Ya, lelaki boleh dapat 2 bahagian. Yang ni dapat 1 bahagian. Mana ci? Lelaki yang kena jadi ketua. Yang ni kena ikut perintah. Mana ci? Lelaki boleh kahwin 4. Ya, perempuan tak boleh kahwin 4 dan sebagainya. Mungkin apa pandangan Ustaz? Dia begini. Soalan-soalan begitu timbul kerana belum sempurna kefahaman menjadi seorang hamba Allah. Ya. Apabila dia faham wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepadaku. Artinya apa yang aku perintahkan kamu mesti ikut sepenuhnya. Apa yang aku larang kamu mesti tinggal sepenuhnya. Dan kamu jika mempersoalkan apa yang menjadi hukum hakam aku, artinya kamu belum lagi tunduk dan patuh kepada segala titah perintah Allah yang menguasai segala-galanya. Baik, bila Ustaz sebut tentang ajaran agama yang sempurna, kita pergi kepada soalan ketiga sebentar tadi, Ustaz. Yang mana sahabat kita ada bertanyakan tentang dalam kita nak mencapai ajaran agama yang sempurna ini, apakah tingkatan ciri-ciri wanita beriman dan wanita solehah? Bagaimana tu, Ustaz? Silakan. Baik. Begini ya. Susah juga nak jawab tu sebab dia kata wanita beriman, wanita solehah kan. Adakah wanita yang beriman itu semua solehah? Adakah wanita yang solehah itu semua beriman? Betul. Dia sebenarnya tidak boleh dipisahkan antara iman dan soleh. Sebab itu kalau kita lihat kepada suratul Asr, ya, ketika Allah menyatakan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh-sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali mereka yang telah beriman dan mereka yang telah beramal salih. Dua, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka senantiasa berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Ada 4. Apabila mereka telah beriman, tiba-tiba tidak melakukan benda yang baik, dia akan jadi canggung. Kita sembahyang subuh tadi kan berjamaah. Kalau orang tanya, Islam tak? Islam. Subuh sembahyang tak? Sembahyang. Jelas. Jika ditanya, Islam tak? Islam. Subuh? Tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Beriman tak? Beriman. Habis itu kenapa tak buat tanda keimanan tersebut? Tanda keimanan tu kenapa tak tunaikan?
kubur masing-masing. Gitu ke situ pula pergi. Kubur masing-masing pula. Kubur masing-masing. Jadi tingkatan-tingkatan yang disebut itu mesti jalan serentak. Kita ni sebenarnya yang suka buat kasta-kasta tertentu. Lalu kita kata tak apa, saya dah beriman cuma perangai aja tak apa elok. Jadi nampak pelik. Kalau beriman perangai tak elok kerana orang beriman tersebut mesti buktikan keimanannya dengan mengelokkan peribadinya. Lihatlah Nabi SAW. Nabi beriman kan dengan Allah. Bagaimana akhlak baginda? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya. Sesungguh-sungguhnya kata Nabi SAW, innama bu'ithtu, aku ini telah diususkan hanya saja tak ada tujuan lain. Liutammim, untuk aku sempurnakan makarim al-akhlaq, kemuliaan akhlak yang tertinggi. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh bacakan ayat Quran yang menceritakan tentang ciri-ciri wanita solehah ni Ustaz. Ada tak di dalam Quran? Ada Ustaz ya? Mungkin kita tak sabar dengan suara Ustaz. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan program ini. Jadi Ustaz, kita nak dengar mungkin ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang ciri-ciri wanita solehah itu sendiri Ustaz. Mungkin Ustaz boleh pendengarkan kepada kami. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwaja يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan maksud Ustaz. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-5 dari surah At-Tahrim. Ya, kalau kita lihat surah At-Tahrim ini, dia jadi satu iktibar bagi isteri-isteri yang sengaja menyusahkan suami-suaminya. Karena surah ini Allah menegur isteri-isteri Nabi yang sengaja menyebabkan Nabi jadi susah. Padahal benda tersebut telah dihalalkan oleh Allah kepada Nabi. Jadi ayat kelima ni kata Allah, boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, kan? Maksudnya menceraikan isteri-isteri yang suka menyusahkan Nabi ini, Tuhannya, yakni Allah SWT akan menggantikan bagi mereka yang menyusahkan Nabi itu isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa meliputi yang janda dan yang anak dara. Jadi ingat tu. Ini penting dalam nasihat kepada orang perempuan ni. Ya, penting sebab kadang-kadang dia menyatakan ini hak saya, ini hak saya. Dia soal hak ni muktamad balik kepada apa yang Allah Taala tetapkan. Kita ni bila manusia ni dia akan bercampur dengan nafsu. Betul. Ya. Jadi bila campur dengan nafsu,
yang bukan hak pun dikata dia yang punya. Awak bukan tahu, bukan awak yang mengandung anak. Biasalah ayat-ayat tu. Sabar je lah. Sabar je lah Ustaz. Baik, kita nak tahu Ustaz, berkaitan dengan bagaimanakah mungkin zaman dahulu ada wanita-wanita hebat yang diuji. Kalau kita sekarang ni ialah ibu kita, ya, isteri kita nampak ini hebat, mereka diuji. Namun bagaimanapun mungkin sahabat kita ni ada bertanyakan soalan. Johari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah. Amin. Ustaz, siapakah wanita yang paling berat diuji oleh Allah? Adakah wanita diuji di dunia akan diangkat darjat di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz Rozi dan Da'i Amal. Like dakwah, share ilmu. Baik Ustaz. Mungkin dengan cerita yang Ustaz nak beritahu kepada kita pada hari ini dapat memberikan penonton-penonton kita di rumah ni rasa, oh, rupanya selama ni ujian yang aku dapat ni tak adalah berat sangat. Nak dibandingkan dengan mungkin wanita yang hebat diuji pada zaman baginda SAW. Silakan Ustaz. Kalau ikut Da'i Aiman, soalan ni dah masuk soalan yang ke-9 ya. Soalan ke-9. Ya. Kalau kita tengok satu soalan, ada satu orang bertanya ada 3-4 soalan. Betul. Okey. Jadi ada 2 bahagian dalam soalan ni. Betul. Jadi soalan 10 dah. Pertama dia tanya secara umum. Artinya bagaimana yang kata wanita tu jika diuji tu jenis macam mana ujiannya. Dan yang kedua merujuk terus siapa wanita tersebut tu individu tertentu. Saya nak jawab yang kedua dulu. Baik Ustaz. Individu yang kalau kita lihat paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala membuktikan keimanannya antara mereka itu disebut di dalam Al-Quran. Ya. Seperti pertama Asiyah, ya, iaitu isteri Firaun Al-Makhzun, mak angkat kepada Nabi Allah Musa kalimullah alaihi salatu wassalam, yang dia beriman, disebut sebagai imra'ah Firaun, perempuan atau isteri Firaun. Dia tak ikut Firaun. Ujiannya dahsyat. Hujungnya dia disiksa, nak dihampak dengan batu yang besar. Ya. Di waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dia berdoa. Ya, wahai Tuhanku, katanya, binakanlah untuk aku istana di syurga. Ya, untuk aku tak ingat lagi dah dunia ni. Bukanlah kerana aku gila-gilakan dan tamak syurga. Allah menyingkap, ya, dia nampak istana di syurga. Waktu itulah batu besar itu jatuh dan mengempak, berkecailah tubuhnya. Sanggupkah dapat ujian begitu? Oi, tak berani itu Ustaz. Kedua, Maryam binti Imran, ya, iaitulah mak kepada Nabi Allah Isa bin Maryam, ya, Maryam binti Imran alaihi salam. Sayyidah Maryam ni ujian dahsyat. Ya. Pertama, siapa nak jaga dia? Hingga waktu itu berebut-rebut orang menjaga. Ya. Akhirnya diletakkan bawah asuhan Nabi Allah Zakaria. Dipelihara, dibiara dengan penuh pengawasan rapi. Celah-celah itulah datang untuk Allah Ta'ala menjadikan Maryam ini satu wanita yang unik, mengandungkan seorang bayi tanpa ada ayah. Jadi fitnah macam-macam. Betul. Dikata dia tu perempuan yang jelek, atau perempuan yang melakukan perkara yang luar daripada sepatutnya sebagai seorang yang suci, yang menjaga keimanan. Dan Allah Ta'ala bagaimana mengangkat darajatnya, ya. Dan dia merupakan seorang perempuan yang suci betul-betul, bukan sekadar kita kata suci dia itu daripada perlakuan zina, bahkan suci daripada dosa dan nista. Kemudian kalau kita lihat lagi perempuan yang diuji lagi berat ujiannya, ya, iaitulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Ya, bagaimana ujian yang dilalui oleh Sayyidah Khadijah waktu bersama dengan Nabi Aiman. Isteri apa orang? Seorang Ustaz. Seorang. Bagus. Ya. Rasulullah waktu itu isteri seorang saja. Bukan yang kita tahu ada isteri-isterinya yang ramai-ramai itu, tak. Seorang itulah habiskan hartanya, ya. Habiskan segala apa yang dia ada dalam diri dia, maksudnya jiwa dan raga dia, sehingga kurus kering Sayyidah Khadijah di hujung hayatnya. Semua diberi kepada Allah. Sedangkan dan Rasul. Seorang yang kaya raya. Ya. Bahkan pernah dinyatakan kalau dihimpun susun unta merah. Unta merah hari ini Ferrari lah Ustaz, ya. Ferrari kan, Rolls Royce, Lamborghini kan.
daripada Makkah disusun sampai ke Yaman, belum habis lagi unta Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Semua habis untuk Allah dan Rasul. Ya. Dan yang keempat ialah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, anak Nabi sendiri. Bagaimana dialah hingga digelar ummu abiha, mak daripada bapaknya. Apa derita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanggung juga. Sebab tu Nabi kata tak ada manusia wanita ataupun perempuan di semesta alam ini yang lebih baik melainkan 4 orang ni. Nabi sebut satu-satu. Asiah, mak kepada saudaraku Musa, mak angkat, ya. Maryam, ibu pada saudaraku Isa, isteriku Khadijah dan anakku Fatimah. Adapun perempuan yang lain seperti ummahatul mukminin at-tahirat, ya. Ibu-ibu orang mukmin yang suci-suci. Siapa mereka itu? Isteri-isteri Nabi yang lain. Mereka mempunyai kedudukan yang baik-baik dan tertentu khusus kedudukan mereka. Mereka pun ujian yang banyak. Seperti ujian mereka hijrah ikut Nabi. Ya, bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu, ya, ikut ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang dulu. Tinggal dia di mana? Di Mekah dia datang. Kemudian siapa lagi? Sumayyah. Apa ada lagu Sumayyah? Allah. Kena belanja sikit satu. Kena belanja tu kejap lagi, ya. Sumayyah diuji, disulah daripada dubur hingga keluar mata lembingnya di mulutnya. Syahidah yang pertama dalam Islam. Suaminya Ammar dibakar hidup-hidup. Siapa mereka berdua? Ayah dan ibu. Hasil didikan inilah lahirnya Ammar bin Yasir, antara pemuda yang hebat memperjuangkan Islam. Wallahu a'lam. Ini kita diimpak. Bila Ustaz sebut sampai tahap diimpap dengan batu dan sebagainya, tapi tetap mengucapkan la ilaha illallah. Dan Aiman, masa masih ada, ya. Bila disebut siapa juga tadi itu, nak rujuk juga kepada individu lain yang tak disebut namanya, tapi menerima ujian yang dahsyat untuk menguji imannya, ketakwaan. Allahu Akbar. Orang zaman dulu diimpap dengan batu pun masih mengucapkan syahadah. Kita ni kadang-kadang diimpap dengan kualiti ataupun diimpap dengan suami pagi-pagi, ya. Tapi kita ada pemanggil di talian, Ustaz. Mungkin dia nak menceritakan tentang isu ini. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rozi dan Dai Aiman. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudai Johor. Ya, Haji Tukinon. Apa khabar Ustaz dan Dai, baik, ya? Baik, alhamdulillah. Soalannya Ustaz dan Dai, saya dah pernah dengar daripada awal tadi sampai sekarang ni cerita-cerita berkenaan perempuan ni kan. Ustaz, satu perempuan, mana wanita lah, perempuan pula wanita, pada mulanya dia agama Islam, berkahwin dengan orang Islam. Tetapi tak macam mana agaknya hatinya berpesong pula bertukar kepada agama lain. Ini murtad lah Ustaz, senang cakapnya. Jadi saya nak tanya Ustaz, bila dia murtad tu, mas kahwin yang suami dah bagi tu, boleh tak suami tutup balik sebab dia murtad, dia tak lagi beragama Islam? Itu saja soalannya Ustaz, ya, bagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Ustaz, boleh ke tidak kita tuntut kembali? Saya suka soalan Haji Tukenon ni sebab saya rasa lapang hati saya kerana soalan yang ditanyakan berkenaan dengan ghanimah tadi itu, dia ada kaitan dengan yang ini. Tadi satu segi, satu konteks dalam bentuk jawapan, ya. Dan kalau kita melihat soal hukum, apabila perempuan Islam, mukminah, kemudian dia cenderung kepada menjadi kufur, murtad. Waktu itu zaman Nabi SAW disuruh ambil daripada apa yang mereka telah bayar, ya, untuk diberi kembali kepada lelaki-lelaki yang perempuan-perempuan ini berlaku curang, maksudnya kembali jadi murtad. Itulah yang disebut ghanimah tadi itu. Sebenarnya saya sibuk mencari daripada tadi, minta maaf. Saya bukan tahu semua benda. Ya, itu kena bagi faham kepada penonton. Kadang-kadang dia ingat, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ni. Ustaz tahu semua. Ustaz pun jahil bertingkat-tingkat juga, ya. Lepas tu kita tengok imam-imam besar ditanya ratusan soalan. Kadang mereka jawab 3 aja. Betul. Ya. Ditanya, kau ni imam mujtahid, imam mazhab, jadi marji', ya. Bagi tahu kaum kau yang lain tu aku tak tahu jawab. Itu yang antara jawapan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala. Tawaduk. Siapalah saya, kan? Siapalah kita, ya. Betul, Ustaz. Jadi kalau salah tolong betulkan. Jadi isu Haji Tukenon ni pun isu kes yang sama. Kalau yang sana tu lepas berjaya takluk, ambil balik harta rampasan tu, bagi kepada lelaki yang perempuan-perempuan mereka tu telah pun jadi
mengikuti orang-orang kafir. Dalam isu sekarang ini, jika berlaku begitu, maka samalah juga. Maharnya hendaklah dikembalikan semua. Ya, dikembalikan. Kalau dia bercerai itu cerita lain. Cerita lain. Ini dia murtad. Ya, murtad. Maka apa yang telah diberi oleh si suami dahulu hendaklah dikembalikan semula kepada suaminya. Ini ada satu lagi isu Ustaz daripada Kak Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ta'i serta semua kru tanyalah Ustaz. Merujuk pada ayat 10 dan 11 surah Al-Mumtahanah. Soalan saya, apakah membayar mahar itu sebagai syarat wajib kepada sebuah perkahwinan? Bagaimana jika seorang itu tidak mampu membayar mahar, namun ia teruskan juga perkahwinan dengan alasan wanita tersebut rela berkahwin meskipun tanpa mahar? Apa hukumnya Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan yang ke-14 dah ni. 14. Saya ingat beginilah sidang penonton rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya belajar dulu, belajar kitab-kitab kuning berkenaan nikah kahwin ni kan. Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Yang guru yang mengajar kami itu nama Ustaz Wahab. Ya. Soalan yang saya pernah tanya, mahar tu apa Ustaz? Yang kata mahar tu. Dia jawab dengan jawapan yang ringkas tapi kita boleh faham. Dia kata mahar itu bukanlah harga, tapi simbolik suatu penghargaan. Bukan harga, bukan harga, tapi simbolik satu penghargaan kehormatan seorang wanita apabila kita ingin kahwini dirinya. Memanglah dalam Quran cerita jelaslah waktuhunna ujurahun, kamu bayarlah ujur ni apa dia? Mahar lah. Mahar. Jadi kalau kita fahamlah rukun nikah tu, dia kena ada apa? Pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Satu saksi. Lepas tu mahar, wali. Lagi mahar Ustaz. Akad. Akad Ustaz. Lupa dah Ustaz. Siswa mudah ya, siswa. Suami bakal suami. I bakal isteri. S saksi kan. W wali, A akad. Tapi dalam akad itu kena faham tau. Kalau disebut saya nikahkan kamu dengan perempuan ini, berwalikan aku, kata bapa dia kan. Ingat ada disebut dengan mahar kahwin. Nya perempuan itu berapa. Jadi bila tidak ada mahar ini, tak sempurna dalam proses akad tu. Sebab akad tu dia ada dua. Dia ada ijab, dia ada qabul. Kan? Jadi si lelaki bersetuju untuk ambil perempuan dengan ini maharnya. Tetapi mahar tersebut dibicarakan di situ bukan semestinya bentuk material. Betul. Selalu orang nampak mahar ni apa? RM2 lah. Emas, permata, belian, perak kan. Tapi mahar juga boleh jadi dalam bentuk penghargaan yang saya sebut tadi. Seperti maharnya ialah mengajarkan anak aku hingga dia alim qiraat sab'ah, suratul Fatihah. Maknanya memberikan mahar dalam bentuk manfaat. Manfaat yang dia dapat. Jadi dia boleh, mahar itu daripada bentuk materi, bentuk material yang nampak, kepada bentuk satu penghargaan, benda yang boleh dimanfaatkan oleh perempuan tersebut. Penghargaan tak tu? Betul. Dia ajarlah sampai alim betul-betul qiraat sab'ah. Ya, sampai boleh baca 14 jenis riwayat. Selesai. Jadi Ustaz, apa yang kita dapat lihat di sini, bahawa di sinilah maknanya kita kena hargai wanita di sekitar kita, ibu kita. Kalau materi itu walau dengan cincin besi pun kena hargai. Hargailah mereka. Ya, mesti. Maknanya nak dapat tu bukan senang Ustaz. Jadi kita hargailah mereka dan mudah-mudahan inilah dia wanita yang dapat menjadi pendokong dalam kejayaan kita suatu hari nanti. Jadi terima kasih kepada penonton yang setia bersama dengan kami. Kita tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit lagi di TV9. Saya Daya Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumaya kau di
sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik, sebaik manusia, namamu tetap mencipta sejarah. Kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Seorang wanita yang diuji dengan kematian, ditusuk kayu dan sebagainya, tetapi tetap melafazkan la ilaha illallah. Inilah wanita solehah, Ustaz, ya. Bila mana Ustaz menyebutkan tentang ayat wanita yang solehah sebentar tadi, jelas dan nyata bahawa dalam kita nak mencari isteri kita ataupun dalam kita melihat ibu kita, inilah ciri yang terdapat pada diri mereka sehingga kan mereka ini disebutkan wanita yang beriman, Ustaz. Baik, jadi mungkin dalam isu ini, ya, sampai dihimpap dengan batu, ditusuk dengan kayu, disula dan sebagainya. Adakah dengan ujian-ujian yang mereka hadapi ini, Ustaz, mereka bakal ditingkatkan darjat mereka di akhirat nanti, Ustaz? Baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, adakah kamu menyangkakan bahawa kamu ini beriman sedangkan kamu belum lagi diuji? Ya. Ujian itulah yang disebut sebagai hari ini kalau orang masuk exam dia tanya dah imtihan belum? Jadi mumtahanah tu perempuan yang diuji. Dan ujian tersebut tentu akan hadir bagi meningkatkan darajat. Dai Aiman, adakah sedar-sedar duduk dalam program reality dai? Oi, tak, Ustaz. Buka-buka mata terkejut, aku duduk dalam da'i. Ya. Tak ada kan? Betul. Dia datang dengan uji bakat. Kemudian uji pun nama tu uji bakat. Walaupun ada bakat tersendiri, diuji bakat tersebut. Ada tapisan-tapisan dia. Ya. Sampailah peringkat yang final kan. Ataupun kita ni duduk senang-senang kat rumah, postur datang kan. Buka-buka samput, keputusan SPM. Straight A+. Tiba-tiba datang. Bila masa aku ambil ujian, ada tak macam tu? Tak ada. Tak kan? ada, Ustaz. Jadi ujian tersebut bertujuan untuk mengenal pasti siapa yang layak dan siapa yang kita kata bukan tak layak, tapi belum lagi berada di tahap yang optimum. Ya. Sebab itu orang yang mengalami ujian ini ganjarannya besar, disebut oleh Allah fawzan azimah, iaitu kejayaan yang agung. Apa dia? Dihindari daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat redha Allah, diperakukan sebagai hamba Allah yang taat dan dimasukkan ke dalam syurga yang abadi. Sebab itu kalau kita lihat perempuan ini, dia mudah masuk syurga, mudah sangat. Taat pada Allah dan Rasul, jangan syirikkan Allah, ya. Kemudian jangan tinggalkan salat, taat kepada suaminya dan jangan buat maksiat yang lain. Maka masuklah syurga daripada mana pintu yang dia suka. Betul. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz, tapi dalam keadaan Nabi SAW juga turut diuji dengan isteri, ya, dengan keadaan kadang-kadang ada satu ketika isteri Nabi SAW dalam keadaan senyap begitu saja kan. Ada keadaan isteri Nabi SAW ada tertinggi suara dan sebagainya, tapi Nabi bersabar. Sehingga kan bila ditanyakan kepada baginda SAW, Nabi menjawab bahawa wanita ini barat tulang yang bengkok. Ya, maknanya mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit apa yang dimaksudkan oleh baginda SAW berkaitan dengan isu ini, tulang yang bengkok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bersempena dengan Hari Wanita Sedunia dan bersempena dengan anniversary saya yang ke-18. Ya Allah, sweet 13 bulan Rajab. Bagi ucapan sikit kat isteri tu. Abang sayang, ayang sepenuh jiwa. Allah. Oh dia. Naik love banyak tu. Naik love. Dia perempuan ini lembut. Betul. Kalau keras kong, orang Kedah kata, itu tak nama perempuan. Ya. Hatinya mudah tersentuh. Ya. Sebab itu namanya perempuan. Kerana itulah juga yang mengandungnya perempuan. Ya. Sabar pun kuat orang perempuan. Kadang orang lelaki cakap, awak ni tak sabarlah, senang je kan. Dia tak tahu macam mana orang perempuan lahirkan anak. Sebab tu orang lelaki-lelaki kalau mengandung pun tak pernah beranak-beranak. Dia mengandung. Berandung tak beranak-beranak.
Jadi orang perempuan ni unik lah. Ya. Ya. Sebab itu satu surah khusus Allah Ta'ala sebut. Suratul Nisa, ya, the woman. Ya. Tak ada surah Ar-Rijal, tak ada. Walaupun disebut Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Tapi penghormatan yang khusus diberi kepada wanita. Jadi beginilah. Apapun yang terjadi, kita lihat Nabi SAW. Nabi itu tak ada lah benda yang lebih sempurna yang namanya makhluk melainkan Nabi lah. Kalau ada orang menceritakan cacat celah Rasul, mereka itu sebenarnya punya niat yang jahat. Mereka lupa Allah Ta'ala sebut uswatun hasanah. Ya? Mereka suka sebut, Allah Ta'ala sebut rahmatul lil alamin, khuluqun azim dan sebagainya. Maka isteri-isteri Nabi itu juga adalah perempuan-perempuan yang terpilih sebenarnya. Ya. Perempuan-perempuan yang telah mengakui bahawa hidup matinya untuk Allah dan Rasul. Itu pun ada PL-nya yang tertentu. Itu dia Ustaz ya. Maka sabar je lah, sabar. Tetapi ingat, wahai perempuan semua, wahai wanita, wahai para isteri, ya, para apa saja yang namanya jatinya woman, ya. Jangan lebih. Bila berlebih, Allah tegur. Seperti mana surah yang dibacakan tadi, surah At-Tahrim, Allah tegur kepada dua orang isteri Nabi yang memang menyusahkan hidup Nabi. Hanya kerana cemburu kepada isteri yang lain. Dan cemburu kepada kesukaan Nabi tentang amalan yang tertentu. Mereka buat satu perencanaan untuk menyakiti Nabi. Maka Allah ugut mereka. Ya? Atau kamu mahu, kata Allah, aku suruh Rasul aku talakkan kamu dan gantikan kamu dengan wanita yang lebih baik. Ya? Hatta anak dara pun kamu jangan ingat kamu saja yang hebat pada Rasulullah. Betul. Jadi pesanan saya ni kepada siapa pun lah, wa imma isteri sendiri ke sesiapa pun lah, walaupun anak saya pun ada perempuan, adik saya pun perempuan, ya. So, confirm lah mak dan isteri itu perempuan. Betul. Jangan keliru kat situ. Maka pesanannya, apapun PL tu, ya, jaga. Jangan melebihi had. Jangan melampaui sempadan yang agama gariskan. Ya. Sebab itu dinyatakan bahawa kalau seorang suami itu ajak isterinya ke pembaringan, bukan untuk maksiat, ya, untuk ibadah. Dan bukanlah si suami itu ingin menzalimi atau menyakiti isterinya. Tapi isterinya dengan izin refused, menolak, ya. Tak kisahlah tolak tu lembut ke kasar ke, tolak dengan cara kiasan ke. Maka beradalah si isteri tersebut dalam ketidakredaan Allah, Rasul dan malaikat disebabkan tiada redha suaminya. Sampai bila? Setengah maka kata sampai siangnya. Tidak. Saya penat lah bang. Jawabnya sampai suami itu redha. Allah. Ini yang kita takut ni Ustaz ya. Kadang-kadang alasannya tak pernah sabar, kata saya penat lah bang, saya bawa balik kerja. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan bahawa wanita ini bengkok. Jadi maknanya nak dilenturkan patah pula. Jadi maknanya perlu dengan cara yang lemah lembut dan sebagainya. Baik Ustaz. Saya nak sedikit sikit lagi boleh tak? Boleh sebab Ustaz. Dia kata penat tadi tu. Cantik. Tapi Ustaz, tapi sebelum tu kita ada panggil talian. Boleh kita raih dulu? Silakan. Boleh Ustaz ya? Okey, assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Naim Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Apa khabar Mamu? Ya, alhamdulillah Tuhan bagi kita semua selamat, Ustaz dan Naim dan kru-kru semua. Biarlah Tuhan bagi selamat kita dari dunia sampai akhirat. Silakan Mamu. Kat semua-semua. Soalan Mamu, surah apa kan yang keluar pada wanita ni, launa wanita masita ni punya taat pada perintah Tuhan ni, punya elok dengan perintah Tuhan tu. Tapi wanita kita ni nama saya wanita, tapi tak taat launa masita yang Tuhan pilih punya masita ni. Percapalan dunia ni, semua perempuan ni kadang-kadang cemburu, dan Ustaz kata ni cemburu banyak pada taat pada lelaki. Yang itulah soalan Mamu. Tolong yang hurai tak ada. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Mamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa kat Mamu. Baik. Ni orang lama kita ni nak tanya, nak bagi nasihat
untuk mungkin pengajaran mumtahanah ni kepada anak muda perempuan zaman sekarang ni, Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak dengar apa ulasan Ustaz tentang penat tadi, Ustaz. Silakan. Sengajalah sebelum kita terlupa kan. Ya, betul, Ustaz. Sebab itu perempuan ni teguran untuk laki-laki lah. Betul. Silalah fahami wahai laki-laki, perempuan ini tanggungjawabnya melayan kamu, kan. Janganlah dibebankan mereka dengan urusan selain daripada itu. Ya. Kalau ikut-ikutnya lah. Mereka layan suami, besarkan anak. Betul. Ya. Basuh baju, masak, kemas rumah, cari nafkah, dan sebagainya. Tanggungjawab siapa tu? Kita, Ustaz. Suami. Sebab itulah agama menyatakan bahawa jika suami itu tak boleh buat apa yang sepatutnya dia tunaikan kepada isterinya, hendaklah dia mengambil orang yang digajikan atau diupah. Kalau dia tak ada hamba, dia kena gajikan orang. Dulu dia ada hamba sahaya. Atau Nabi pun ada pembantu. Ada pembantu ya. Jadi dia kena ambil orang tu. Jadi perempuan ni kadang-kadang bila kita kata kita ambil lah pembantu kan. Tak nak lah, cemburu macam Mamu sebut tadi tu lah. Dia cemburu. Bahkan ada juga saya dinyatakan ya. Isteri-isteri maka kata tak apa nak ambil pembantu boleh abang. Tapi ambil yang umur 75 ke atas. Allahu Akbar. Betul. Daripada dia nak jaga kita, elok kita jaga dia. Mak-mak kita dah tu kan. Jadi wallahu a'lam. Itu nak pesannya. Sebab bila dia sebut saya penat sebab apa kerja. Then tak payah kerja. Jangan guna alasan tu. Awak yang memilih nak bekerja kan. Tapi nanti awak tak cukup pula. Macam mana? Sudah. Dia jadi panjang. Kita bicara selepas program. Bicara selepas program. Maknanya Ustaz, tanggungjawab tu pada suami lah. Maknanya saya suka Ustaz bila mana Ustaz highlightkan perkara ini. Yang mana suami tanggungjawabnya untuk mencari nafkah dan sebagainya. Dan isteri untuk melayani suami. Dan ni. Jadi oleh sebab itu kalau nak dilayan, maknanya biarkan mereka ni di rumah. Tapi mungkinlah dalam dunia sekarang ini mereka perlu saling membantu. Kerjaya tu ada. Baik, Ustaz. Jadi bila Mamu kata sebentar tadi tu, Ustaz, berkaitan dengan adalah wanita-wanita ni kan jealous dan sebagainya. Jadi mungkin surah Mumtahanah ini memberikan satu impak positif kepada wanita-wanita zaman milenial ini, dapat memberikan kekuatan kepada mereka menjadi wanita solehah. Baik. Mamu tadi tu kan bila dia tanya soalan tu saya rasa macam duduk depan. Ikhlas betul Mamu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mumtahanah ini ada 13 ayat. Dan disebut di situ kisah Nabi Ibrahim. Cantik kan? Kalau kita kaji kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim yang kita tahu secara umum dia ada 2 orang isteri. Walaupun kalau kita kaji lagi ada lagi isteri yang lain. Tapi 2 orang isteri ini adalah dua-duanya salihah, ya. Mu'minah, taibah, qanitah. Dua-duanya tak pernah menyebabkan berlakunya kesyirikan kepada Allah. Betul. Dan tidak menderhakai Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim itu disebut dalam surah ini, padanya ada uswah hasanah. Contoh teladan yang baik. Mereka bermadu, ya, daripada Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Sayyidah Sarah alaihissalam. Dan kalau kita kaji betul-betul, saya ingin menyatakan di sini, janganlah bercakap sesuatu yang tidak baik tentang isteri para anbiya. Seperti mensifatkan mereka dengan rupa dan warna yang tak sesuai dan tak secocok. Seingat saya lah, ya, ketika kami mengaji berkenaan dengan sejarah Mesir ni, ya, bukanlah mengaji tu sampai kata buat PhD, tak. Ambil tahu. Guru kami bagi tahu bahawa betul-betulnya ialah Sayyidah Sarah itu yang diberi hadiah oleh Raja Mesir, namanya Hajar itu adalah anak raja itu sendiri. Subhanallah. Ya, dia seorang puteri raja. Ya, yang dihadiahkan. Bukan hamba sahaya yang bukan wanita jalanan dan sebagainya. Bukanlah kulitnya hitam tak cantik. Jangan begitu. Ya. Wanita yang dinyatakan oleh Allah isteri Nabi Ibrahim ini tak sama dengan isteri kita. Betul. Walau seberat timbangan zarrah pun, ya, karena mereka melahirkan para nabi. Iaitu daripada Nabi Ismail itu ibunya Sayyidah Hajar. Betul.
Nabi Ishaq itu ibunya Sayyidah Sarah. Ya. Jadi teladan Nabi Ibrahim ni patut kita ambil, hingga kan Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, salamun ala Ibrahim, ya, salam sejahtera ke atas Ibrahim. Dan Ibrahim itu satu manusia yang pernah dilantik menjadi imam, ketua kepada seluruh manusia yang lain, tujuan untuk mengambil suri teladan yang baik daripadanya. Jadi mamu jangan bimbanglah mamu. Ya, kita kena didik sedidik-didiknya. Kok mana pun cemburu tu tanda mamu sayang. Kalau tak cemburu tu tak sayang. Ya. Wallahu a'lam. Balik pada ceramah pun isi muncul juga saya. Maknanya mereka ni nak perhatian pada kita, Ustaz. Betul, tapi dia orang nak kita faham, tapi orang lelaki ni payah betul tak faham, Ustaz, ya. Baik, lepas ni kita nak bagi tips lah, Ustaz, ya. Dalam kita nak melihatkan wanita ini penting dalam kehidupan kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ini kita membincangkan surah Al-Mumtahanah, iaitu wanita yang diuji. Namun begitu, dalam ayat yang Ustaz bacakan sebentar tadi jelas menunjukkan satu pertelingkahan ataupun satu salah faham di antara Muslim dan orang bukan Islam. Dan di sini menunjukkan bahawa pentingnya perjanjian di antara Islam dan bukan Islam. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit bagaimanakah filosofinya ataupun bagi adab-adabnya dalam kita melakukan perjanjian dengan orang bukan Islam. Yang mana disebutkan orang bukan Islam ni ada di kalangan mereka ni yang tidak menepati janji mereka ni, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suratul Mumtahanah ini, daripada saripati ayat-ayatnya yang berjumlah 13 ayat, kita akan dapati bahawa Nabi SAW bersetuju dengan orang-orang kafir Quraisy dari Makkah khususnya, ya, untuk buat gencatan senjata. Dan waktu itu diperincikan bahawa jika ada kabilah yang datang menuntut, minta tolong dengan umat Islam di Madinah, tolong mereka, dalam perjanjian tu dah dijelaskan tak boleh tolong. Begitu juga ada kabilah yang datang minta tolong dengan Quraisy di Makkah untuk serang kabilah umat Islam pun tak boleh tolong. Tapi rupa-rupanya mereka telah pun melanggar janji. Ya. Ketika perjanjian tersebut dilanggar, maka ketika itulah Nabi SAW menyediakan ketumbukan tentera, ya, untuk memasuki kota Makkah, ya, dan membuka kota Makkah. Jadi saat itu dapat dilihat bagaimana bai'ah ataupun ikat janji yang dibuat di antara Nabi dengan musyrikin hingga keseluruhan mereka akhirnya udkhulu fis-silmi kaffah. Dan dilihat juga dalam ayat seperti dinyatakan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Satu, Islam itu keseluruhannya, jangan sekerat-sekerat, kafah. Yang kedua, bila masuk Islam tu berbondong-bondong. Berbondong-bondong masuk, bukan Islam sikit-sikit. Islam daripada satu sampailah keseluruhan peraturannya Islam. Dengan ibadahnya, solat, dengan muamalah semua komplit. Daripada akidahnya, syariahnya dan akhlaknya, semua Islam. Jadi bila kita lihat, bila berlaku saja pelanggaran, kita mesti tegas, umat Islam mesti tegas, sebab kita sebenarnya adalah the custodian, dengan izin, the custodian of the agreement. Kita adalah penjaga kepada perjanjian. Itu antara nilai yang diletakkan. Kerana itu Nabi digelar Al-Amin, yang paling jujur. Dan Nabi itu terjelas bahawa dialah siddiq, tak pernah kadhib, bohong orang. Dia itu amanah, dia tidak khianah. Dia itu fatanah, dia tidak jadi dungu, kan? Dan Nabi itu juga orang yang tabligh, menyampaikan, dia tidak kitman, menyembunyikan. Jadi semua itu jelas, kita kena ikut sifat-sifat yang baik-baik tersebut.
maka kita kena selalu peringat. Ini perjanjian yang engkau langgar. Sebab tu saya sebutkan tadi black and white, Ustaz, ya? Mesti ada black and white. Black and white ini satu benda yang sangat penting kerana dia merupakan rujukan apabila berlaku sebarang pertelingkahan dan perbahasan. Dan di dalam ayat ini juga, Ustaz, ada membincangkan tentang beberapa perundangan. Oleh sebab itu sahabat kita di Facebook ada bertanyakan tentang Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru Tanyalah Ustaz. Dalam konteks perundangan kini yang melibatkan undang-undang sivil dan sebagainya, apakah peraturan dari perintah di dalam ayat yang ke-10 ini terpakai di dalam undang-undang syariah Islam di Malaysia, terutamanya dalam bab nikah, harta pusaka dan sebagainya? Mohon Ustaz uraikan agar dapat memberi kefahaman kepada semua. Terima kasih, Kak Yat, Bandar Tasik Puteri. Baik, Ustaz. Orang kampung ni, Ustaz. Orang kampung. Jadi bagaimana tu? Adakah ianya terpakai pada undang-undang pada zaman kini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Baik betul soalan Puan Nurhayati Ismail atau Kak Iyad, ya. Jawapannya ada. Ada. Tiada satu pun perkara yang terkandung dalam hukum hakam Islam, khususnya seperti yang dinyatakan tadi, pusaka dan sebagainya, tidak didetailkan dalam undang-undang syariah di Malaysia. Tak ada. Walaupun untuk makluman Kak Iyad juga, undang-undang syariah ni dia negeri masing-masing. Dia negeri masing-masing. Selangor tak sama dengan Johor. Ya. Pun begitu, benda asas, benda-benda yang bersifat sebagai dalam fiqh ni, benda-benda usul dia, ya, tetap sama. Kalau kata bab pusaka 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, 1/per berapa pun, negeri mana pun pergi, mahkamah syariah dia sama aja. Walaupun mahkamah syariah wilayah persekutuan contohnya sama. Jadi tak ada yang tidak dinyatakan. Jadi jangan bimbang. Tapi bagus juga soalan ini, banyak tapi. Bila disebut tentang pusaka tu, tolong ambil ilmu yang berkaitan dengan harta ni. Kerana maqasid syariah kalau kita bincang, yang kelima tu hifzul mal, menjaga harta. Ya. Walau harta banyak ke, harta sikit ke, ya, jangan tak ada harta sudah. Ya. Sebab takutlah kamu, kata Allah, tinggalkan zuriatmu, keturunanmu, ya, yang lemah-lemah, meminta-minta, kan, yang tidak kuat. Jadi antara yang ulama kata, tinggalkan dengan mereka itu papa kedana, miskin. Jadi nak selesaikan isu ni banyak kaedah, bukan faraid saja semata-mata, ya. Kita ada hibah, kita ada wasiat dan sebagainya. Jadi umat Islam kena ambil maklumat benda ni, ambil cakna, ya, supaya harta kita tidak menjadi sia-sia setelah diusahakan, biarlah dia berpindah tangan untuk terus dimanfaatkan oleh orang yang sepatutnya. Baik, Ustaz. Ya. Bila kita melihatkan tentang wanita ni, Ustaz, tadi Ustaz ada sebut satu perkara tentang indahnya wanita ini, yang mana wanita ini mudah untuk berubah. Yang mana dia mudah untuk menerima nasihat, menjadi orang yang baik dan sebagainya. Namun begitu, bila mereka dah jadi baik, Ustaz, dan mudah pula untuk digoda dan sebagainya, berubah hati mereka. Ya. Tak kiralah macam harta isteri kepada baginda SAW pun tetap ada masanya jealous dan sebagainya. Jadi bukan kita nak merendahkan, Ustaz, namun begitu kita nak melihat bahawa bagaimana seorang wanita ini yang mudah lembut hatinya untuk menerima agama ini dan untuk istiqamah di dalamnya, Ustaz. Mungkin Ustaz ada boleh beri tips kepada kita. Silakan. Baik. Tipsnya mudah saja. Contohilah wanita-wanita yang telah disebutkan satu persatu peribadinya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya dah sebutkan tadi 4, Kalau tadi kita ketinggalan, pertama Sayyidah Asiyah, yang kedua Sayyidah Maryam, yang ketiga Sayyidah Khadijah, yang keempat Sayyidah Fatimah. Jadi radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, anhunna, semuanya mereka itu Allah redha. Jadi daripada perilaku mereka dan perangai, dengan izin, ya, perangai saya guna, contohilah yang itu. Contohilah yang itu. Kalaulah macam mana sekalipun lah, ya,
keadaan kita ni susah nak ikut. Saya lain abang, saya ada prinsip saya. Ya. Prinsip kamu tu, siapa-siapa pun lah ya. Betul. Adalah benda yang sebenarnya fata morgana. Ya, yang betul ialah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, apa yang jadi hukum pada syarak, ya. Begitu juga tuntutan pada akidah dan nilaian akhlaknya. Bukan hanya sekadar persepsi. Bila disebut saya atau persepsi. Ada pegangan saya. Pegangan saya. Ni bos. Contoh ginilah, wanita setelah berkahwin. Ya. Ada yang masih berkata, saya apapun abang, mak ayah saya tetap menjadi nombor satu dan keutamaan. Kalau gitu, kalau laki-laki yang agak kasar sikit, balasannya, baik dah kahwin, cakap macam tu je. Tapi itu bukan jawapan yang pintar. Betul. Ya, kena ada hikmah dengan perempuan ni. Begitulah hal perempuan ni ya. Dan perempuan ni indah. Memang betul. Sebab itu disebut hiasan dunia itu ialah wanita yang salihah ya. Tolong apabila kita memahami Al-Mumtahanah surah ini, kita patutnya senantiasa berlapang dada untuk jadi perempuan yang terbaik walau diuji. Diuji kan, Rasul uji kan, betul tak kamu beriman dan sebagainya. Maka mereka itu beriman berdasarkan ujian yang telah dibuat oleh Rasul dan para sahabat yang lain. Pun begitu orang kan persoal juga, ikhlas ke? Kan? Sebab itu kita sebut nahnu nahkum bidzawahir, ya. Kepada Allah, wallahu yatawalla as-sarair. Kepada Allah kita serahkan benda-benda yang kita tersembunyi, tak tahu. Takkan kita nak korek lagi, dia akan susahkan kehidupan kita. Dan Islam tu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Bagi khabar gembira, jangan bagi benda yang menakutkan, permudahkan, jangan susahkan. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kuala Musik dari Banting. Ya. Ini saya ingin bertanya lah, ini ada masalah sikit lah. Pasangan kekasih tu, dia dulu bukan Islam. Tetapi setelah nak kahwin, dia masuk Islam lah. Dia nikah secara Islam dah jadi Islam. Tetapi bila dah 2 tahun lah pasangan tu Islam, suaminya kembali ke agama asalnya. Dia tinggalkan isterinya, dan tetapi isterinya dah nak nikah lagi dengan lelaki Islam, tetapi tiada surat cerai. Apakah perlu dapatkan surat cerai daripada bekas suami yang dah bukan Islam tu? Macam mana caranya? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Ustaz secara ringkas? Secara ringkas, puan yang bertanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita punya peraturan. Walau kita tahu dalam negara kita ada sistem perundangan, mahkamah sivil, mahkamah syariah. Untuk isu yang puan nyatakan tadi, soal nikah kahwin, cerai, talak cerai dan sebagainya, rujuk ialah di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Ya. Sebelum pergi ke mahkamah, rujuklah dahulu di Jabatan Agama Islam Negeri. Dan bagi setiap daerah itu ada pejabat agama Islam daerah dan ada unit kekeluargaan. Ya. Dan ada unit perundangan dan macam-macam unit yang saya pun tidak arif secara tepat. Ya. Rujuklah mereka. Jangan kita duduk pening-pening. Betul. Bila disebut macam mana nak dapatkan surat cerai dan sebagainya, mereka ada saluran yang dijamin menurut kehendak undang-undang. Jangan bimbanglah. Kalau benda tu berlaku dengan betul tepat, jangan bimbang, proses akan berlaku juga dengan mudah, insya-Allah. Jangan bimbang, insya-Allah. Jadi pergi kepada saluran yang yang tepat, betul, Ustaz. betul. Jadi terima kasih kepada Ustaz di atas pencerahan yang diberikan. Baik, mungkin Ustaz boleh memimpin doa kita sebagai penutup kita pada hari ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين يا منزل القرآن يا رب العالمين. Kami ya Allah pada pagi barakah mulia ini di bulan Rajab ini ya Allah telah membicarakan akan suratul Mumtahanah yang Engkau telah turunkan
sebagai syariat buat umat Nabi-Mu ya Allah. Amin. Maka kami mohon didiklah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami sendirian walaupun jaraknya hanya sekelip mata ya Allah. Kami tak akan mampu hidup tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang tak pernah tidur, tak pernah mengantuk, sedia siap siaga ya Allah. Engkaulah yang memiliki segala-galanya. Maka kami mohon ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ayah dan ibu kami, ampunkan dosa pasangan-pasangan hidup kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkan dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, pelihara Malaysia bumi bertuah ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Begitulah perbincangan surah Al-Mumtahanah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih para penonton yang setia bersama dengan kami. Saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata tersalah bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.